Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala temukan kita dengan bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan dengan demikian kita harapkan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita sebagai amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita, menambahkan hidayah taufiknya untuk kita terus beramal dan perbanyakkan amalan dalam bulan Ramadan. Walaupun kita dah solat tadi, dah witir, insyaAllah balik rumah boleh sambung lagi. Sambung lagi, solat, untuk qiyam, sama ada didahului dengan tidur, ataupun kalau memang tak boleh tidur, solat dan baca Quran terus sampai pagi pun tak ada masalah. Yang penting tak perlu lagi witir. Kita dah dapat witir tadi bersama imam kita. Bila imam kita Sa'idil bawa witir, jadi macam semangat nak tambah rakaat balik. Tapi dah witir. Islam, Masya Allah, barakallahu fiik. Kita hari ini menyambut ketibaan ramai sahabat-sahabat kita. Ada yang balik daripada UK, Switzerland. Ada yang dah balik dah. Ada yang balik pada Mekah, umrah. Ada yang balik di setengah negara Arab. Ada kan? Dan macam-macam. Allah SWT masih temukan kita. Alhamdulillah. Pada malam pertama Ramadan ini, Nabi SAW terangkan pada kita beberapa kelebihan dan alamat masuknya bulan Ramadan. Nabi kata dalam satu hadis, qad ja'akum Ramadan. Ramadan telah tiba, telah datang pada kalian bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutupkan api neraka, ditutupkan pintu neraka. Wa sufidat asyayatin, dan dibelenggu syaitan. Rawahu Muslim. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Dan ini adalah hakikat. Rajihnya hakikat. Apa itu hakikat? Tanda masuk bulan Ramadan di langit apabila pintu syurga dibuka. Masih syurga dah ada. Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahawa syurga telah wujud, telah diciptakan, dan ada ahli-ahlinya.
dari kalangan bidadari dan sebagainya. Neraka juga telah wujud. Dan ada ahli-ahlinya. Jadi bila masuk bulan Ramadan, di langit, kita kat dunia ni, tanda bulan Ramadan bila bazar dibuka. Itu kat dunia. Nampak ramai orang penuh petang-petang tu Ramadan dah. Jalan jam. Sebab orang ramai pergi bazar. Di langit, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan tanda yang ketiga. Tiga tanda ni semua gaib. Kita tak nampak. Syaitan-syaitan yang jahat kena tangkap. Syaitan-syaitan yang jahat. Semua syaitan jahat, tapi syaitan yang jahat. Yang jahat tu ada lebih jahat lagi. Syaitan-syaitan dibelenggu. Dan semuanya adalah hakikah. Hakikat benar-benar berlaku. Walaupun kita tidak menafikan makna di sebalik kesan daripada kenapa pintu syurga dibuka, kerana dibukakan juga pintu rahman. Kenapa ditutup pintu neraka? Dibukakan juga, ditutup ruang untuk melakukan, ditutup pintu-pintu dan ruang untuk lakukan maksiat. Syaitan dibelenggu, betul. Sama ada syaitan jin atau manusia. Syaitan jin dibelenggu betul-betul. Syaitan manusia pun banyak kedai judi pun tutup. Banyak bisnes yang haram ni bulan Ramadan tutup. Nak faham macam mana, fahamlah. Yang penting yang Allah beritahu, yang Nabi beritahu, kita isbatkan. Manakala mafhum yang lain yang kita cuba untuk kaitkan dari segi makna dan kesannya, itu kita perlu rujuk kepada syarah ulama, dan kita juga boleh memikirkannya bagaimana rahman Allah dan kelebihan yang Allah berikan pada Ramadan yang begitu banyak. Karena sampai bulan Ramadan ni banyak benda nak cakap tentang pesanan, tapi oleh kerana sendiri pun belum buat, di hari pertama ni rasa macam berat sikit nak berikan pesan. Cuma berpesan sama kita untuk banyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dah kurangkan sikit masa untuk Facebook. Boleh juga sikit-sikit buat status, like kan. Tapi jangan lama sangat lah. Jangan lama sangat. Kurangkan sikit. Kita kena rancang lah apa yang kena kurangkan. Kurangkan sikit, lepak dengan kawan-kawan. Lepak juga kan, mana boleh buang perangai dan kebiasaan kita. Kurangkan. Bila kita nak duduk juga, duduk cerita yang baik-baik. Oleh itu cakap siap-siap, jangan ngumpat siapa-siapa. Ni kita bulan Ramadan ni, nak duduk, kejap lagi kita tetap juga minum kejap dengan kawan-kawan. Tapi jangan ngumpat siapa-siapa. Lama tak jumpa ni, ramai semua muka ramai tak jumpa ni. Boleh jumpa, tapi kita tak apalah, kita tutup cerita lain, cerita yang baik-baik lah. Ni azam kita dalam bulan Ramadan. Jadi biarlah Ramadan tu hidup kita berubah. Berubah, dan perubahan tu lebih baik dilihat secara drastik. Jangan semalu pula nak berubah bulan Ramadan. Balik rumah kita selalu sunyi daripada bacaan Quran, jadi sekarang dah baca Quran. Anak-anak kita baca Quran. TV, fahamkan anak-anak siap-siap. TV, YouTube. Zaman sekarang kata selamat Ustaz, rumah saya tak ada TV. Betul lah, tapi YouTube ada. Sama juga YouTube dan juga yang lain. Kita kurangkanlah, kurangkan. Kalau dapat khatamkan lagi banyak lagi bagus. Kalau tak tahu nak baca apa pun, baca Quran.
Itu yang paling utama. Untuk ibadah-ibadah yang besar dalam Ramadan kita kena hidupkan. Jadi qiyam kita tadi kita solat 8 rakaat. 8 tu boleh lah solat. Tapi bukan bererti kita tak solat lagi. Balik rumah solat lagi. Perbanyakkan. Nabi SAW solat 8 rakaat. Sampai bengkak kaki. Kita 8 rakaat tak rasa apa lagi. Betul? Jadi dalam bab ini ana cenderung pada pandangan yang tidak menghadkan jumlah rakaat. Dan itu pun lebih sesuai dengan keadaan kita sekarang yang solatnya nak cepat dan sebagainya. Jadi kita perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa betul-betul, qiyam betul-betul, iaitu qiyam tarawih dan juga qiyamul lail. Doa, maksudnya kita doa betul-betul banyak. Selama ni kita kirimkan doa, orang nak pergi tolong doakan pergi umrah kan, ramai bawa balik umrah. Sekarang selain daripada kita kirim orang doakan, kita pun doa juga. Kadang-kadang orang yang mengirimkan doa dia sendiri tak doa, dia harapkan doa orang untuk dia. Sebab baguslah harapkan doa untuk dia, tapi kadang-kadang dia sendiri malas untuk berdoa. Jadi doa dan amal ibadah yang lain. Anak rasa dah tak nak cerita panjang, kita masuk tajuk lah. Masuk kita punya buku surat 215. Dalam bab perbezaan pandangan ulama, ni tajuk ni tak ada dalam cetakan, tapi tajuknya berkaitan ikhtilaf dan perbezaan dalam istilah an-nafsu dan ar-ruh. Kita bincang hari ini kalimah an-nafsu dan ar-ruh. Maknanya apa? Adakah an-nafsu iaitu jiwa dan ruh itu satu? Ya, ini kata sinonim, muradif, ataupun ianya berbeza. Baik, ke surat 215. Qala al-imam Ibn Abil Izzi al-Hanafi rahimahullah, dalam mensyarahkan kalam al-imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah, beliau mengatakan, manakala perselisihan pendapat tentang apa yang dinamakan dengan ruh dan nafsu, iaitu kalimah ar-ruh dan kalimah an-nafs. Bila jumpa kalimah, kita nak tahu apa makna kalimah tersebut dalam istilah syarak, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adakah ia dua yang berbeza? Bukan adalah, adakah tu? Adakah ia dua yang berbeza atau benda yang satu? Adakah ruh itu dan ar-ruh dan an-nafs adalah merujuk kepada perkara yang sama, iaitu sinonim, atau ruh mempunyai makna yang berbeza daripada an-nafs? Penjelasannya, nafsu di kalimah an-nafs, lebih bagus jangan sebut nafsu macam ni, orang Melayu faham lain. Nafsu orang Melayu boleh faham, kalau buat nafsu macam tu je nafsu lah kan. Sebenarnya kena buat kurungan ataupun buat istilah an-nafsu. Jadi mana kalimah an-nafsu, an-nafsu iaitu kalimah an-nafsu digunakan dalam banyak erti. Anak tukar sikit tu. Dalam banyak erti atau dalam beberapa erti. Begitu juga dengan ruh.
Okey, jawapannya apa? Adakah an-nafs itu adalah sinonim dengan ruh? Jawapannya, an-nafs ada banyak digunakan banyak makna. Ar-ruh pun digunakan banyak makna. Salah satu daripada maknanya ada makna yang sama. Kadang-kadang maksud kedua-duanya adalah satu, iaitu sama makna, dan kadang-kadang berbeza. An-nafsu ada banyak makna, ar-ruhu ada banyak makna, banyak kegunaan dalam bahasa atau banyak penggunaan bahasa. Salah satu daripada maknanya adalah sama. Okey. Nafsu digunakan, atau kalimah an-nafsu digunakan juga bagi ar-ruh. Okey, sekarang kalimah nafsu. Letakkan, tolong garis, tolong masukkan kalimah, kalau tak faham. An-nafsu, penggunaan pertama, makna pertama an-nafsu adalah ar-ruh. Okey, makna pertama. Sekarang kita sepatutnya perenggan baru. Okey, tadi mukadimah, sekarang perenggan baru. An-nafsu, makna pertamanya adalah ruh. Kebiasaannya perkataan nafsu digunakan apabila ia berhubung dengan badan. Akan tetapi apabila ia disebut secara berasingan, maka kebiasaannya ia dinamakan dengan ruh. Okey. An-nafsu artinya ruh, jiwa. An-nafsu iaitu jiwa. Kalimah an-nafsu berarti ruh. Kebiasaannya hanya dinamakan sebagai an-nafs apabila bergabungnya antara jasad dan ruh. Kebiasaannya. Tapi kadang-kadang disebutkan ar-ruh dengan kalimah an-nafsu. Kalimah an-nafsu. Ini makna pertama. Bila badan dengan ruh bergabung, kita panggil an-nafs. Itu jiwa. Bila dia terpisah, kebiasaannya yang ruh, badan kita panggil badan, yang satu lagi panggil ruh. Terpisahnya jasad daripada ruh. Jasad tu yang kita nampak, ruh yang kita tak nampak. Dan kita dah bincangkan sebelum ni, ruh itu adalah mahiyah yang berbeza, ataupun sesuatu yang berbeza daripada badan. Dia bukan satu. Ruh tu sendiri makhluk Allah, badan itu sendiri makhluk Allah. Bergabung antara ruh dan jasad namanya an-nafs. Kadang-kadang kita bergabung namanya an-nafs. Bila berpisah ada badan dan ruh. Cuma kadang-kadang digunakan juga kalimah an-nafsu untuk merujuk kepada ruh. Macam mana kita tahu? Tengok pada konteks ayat. Okey. Akan tetapi apabila ia disebut secara berasingan, maka kebiasaannya ia dinamakan dengan ruh. Macam mana sebut tadi? Okey, baik. Okey, selesai. Makna pertama. Tu makna kalimah an-nafsu. An-nafsu ada banyak makna. Di sini disebut 4 makna. Kita baru makna pertama. An-nafsu maknanya ar-ruh. Makna kedua, ia juga digunakan bagi menunjukkan darah. Ini istilah. Ataupun ia digunakan dengan makna darah. Kalimah an-nafsu dalam syarak kadang-kadang merujuk kepada makna darah. Dalam hadis menyebut, dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut, ma la nafsa lahu sa'ilatun la yunjisul ma idza mata fi. Binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir, tidak menjadikan air itu
najis apabila dia mati dalamnya tak ada darah. Hadis ini lemah. Hadis dhaif, tapi tersebut dalam kitab fiqh dan semua ulama faham begitu. Menandakan bahawa dari segi sanadnya ada yang menghasankan, ada yang kata dhaif, tapi dari segi bahasa Arabnya diterima sejak daripada zaman salafus salih. Jadi kalimah nafsun sa'ilah, maknanya nafsu yang mengalir, artinya darah yang mengalir. Ma la nafsa lahu sa'ilatun, binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Contohnya apa? Contohnya kalau kita buat Milo, kan buat Milo, tinggal tiba-tiba tengok semut mati dalam Milo. Okey, kalau manusia mati tak, bukan bangkai. Tapi kalau binatang mati, bangkai tak? Bangkai tak binatang mati? Bangkai, betul. Sekarang bangkai jatuh dalam air. Adakah air tadi jadi najis? Tidak. Sebab semut tak ada darah. Pernah tengok darah semut? Dia kecil sangat. Dia istilah tak ada darah ni, binatang yang terlalu kecil. Dia terlalu kecil. Jadi kita darah dia pun tak ada. Semut ke, kalau lalat, cuma lalat sebenarnya Nabi suruh kalau ini benamkan baru kita keluarkan. Semua dalil bahawa binatang-binatang ni tidak ada darah. Yang penting kita tak bincangkan masalah fiqh, kita nak bincangkan bahasa. Nabi gunakan istilah nafsun sa'ilah, binatang yang darah, yang mengalir darahnya. Manakala yang tidak ada darah, mala nafsa sa'ilah, atau mala nafsa lahu sa'ilah, binatang yang tidak ada darah mengalir. Jadi Nabi tak sebut damun sa'il, atau dima'un sa'ilah, tak disebutkan kalimah dam ataupun dima', disebutkan kalimah nafsun sa'ilah. Jadi makna kedua bagi kalimah an-nafsu dalam bahasa Arab adalah darah. Ini sisi penggunaan bahasa. Ketiga, nafsu juga digunakan bagi menunjukkan kepada diri, iaitu zat. Nafsu artinya diri. Fasallimu ala anfusikum, maka berilah salam pada diri kamu sendiri. Kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina, biasa assalamualaikum. Biasanya assalamualaikum, semoga salam sejahtera ke atas kalian. Tapi dalam keadaan tertentu kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina, kita bagi salam pada diri kita, iaitu doakan kesejahteraan untuk diri kita. Jadi anfusikum, fasallimu ala anfusikum. Anfus jamak dari kalimah nafsun. Berilah salam ke atas diri kalian sendiri. Nafsun yang berarti zat atau diri kita, atau berarti diri. Nafsi yang kita selalu dengar lah. Hadis berkaitan dengan masing-masing hari kiamat, tidak hiraukan orang lain. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Kita dengar hadis yang ada lafaz nafsi. Sekarang ni hari orang mengadu banyak, jangan. Aku nak pahala, jangan. Aku pun takut tak cukup dan sebagainya. Nafsi, masing-masing memikirkan urusan sendiri. Ini makna yang ketiga
daripada kalimah an-nafs. Atau ada tertinggal tu? Ada ini 3 saja ke semua. Ada nak tertinggal, betul, nak tertinggal. Ada. Nafsu juga digunakan menunjukkan mata. Ada perasaan tu? Ada tertinggal. Ini makna yang diri tadi yang keempat. Ada satu tertinggal. Iaitu an-nafsu maksudnya al-ainu. Ditulis kat sini mata. Tapi tuan-tuan tukar ain tu pada, tukar mata tu pada ain. Nafsu berarti penyakit ain. Berarti penyakit ain. Seperti terjemahan kita kata mata. Sebenarnya makna yang ketiga bukan mata tapi penyakit ain. Ain kat situ memanglah ain pun artinya mata, tapi yang dimaksudkan oleh penulis ini bukanlah mata. Jadi kita salah terjemah situ, tukarkan pada ain. Anda pun terkejut juga nampak mata kita baca bahasa Melayu. Betul dah kalau kata bukan mata, ain. Ain artinya penyakit ain. Contohnya dalam bahasa Arab kata yuqal asabat fulanan nafsun. Si fulan ditimpa dengan penyakit nafsun, iaitu penyakit ain. Penyakit ain. Okey. Jadi kalimah nafsun ada berapa makna? 4 kegunaan atau penggunaannya dalam bahasa. Okey. Penggunaannya keempat artinya zat ataupun diri. Contohnya fasallimu ala anfusikum, dan firman Allah Subhanahu wa taala wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Jadi diri tu namanya nafs. Ada banyak lagi kegunaan sebenarnya. Nafsun bererti perkara yang sama. Perkara yang sama dan sebagainya, tapi di sini sebutkan empat perkara cukup. Itu dari segi penggunaan nafsu. Kalimah an-nafsu. Kalimah an-nafsu. Okey, yang mana yang kita bincang dalam bab ni? Makna mana satu? Empat yang kita tak bincang. Yang kita bincangkan adalah nafsu yang kat sini adalah berkaitan dengan ruh, betul? Makna pertama tu lah. Makna pertama roh yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan roh. Yang lain tu hanya penggunaan. Sekarang ni kita cerita tentang malaikat maut kan. Cerita tentang malaikat yang cabut nyawa pada matan ini. Jadi makna yang satu tu, makna roh tu ada kaitan atau berkaitan dengan diri manusia. Jadi manusia. Okey. Baik, kalimah roh pula. Wa ammar ruh, manakala kalimah roh jadi bukan roh kalimah roh. Kita nak bincangkan secara bahasa. Betulkan sikit situ, takut kita tersalah faham. Manakala penggunaan kalimah roh tidak pernah digunakan bagi menunjukkan badan, dan tidak juga digunakan secara berasingan, dan tidak juga digunakan bersama-sama dengan nafsu. Sa'idi langkat kepala tinggi. Apa maksudnya? Okey. Wa ammar ruh fala tutlaqu 'ala al-badani. Kalau kita kata tadi nafsun, kadang-kadang maknanya roh, betul? Roh. Tapi kalau kalimah roh tak digunakan untuk makna badan. Tak. Kita tak kata, ni roh. Orang tu dah mati. Tak, roh tu lain. Dan kalau nafs boleh bererti badan dan roh, boleh bererti salah satu daripadanya. Kita dah bincang sebelum ni. Yang sekarang ni kita bincang roh. Nafsu bererti roh. Sebelum ni kita kata kadang-kadang badan tu pun kita panggil nafs. Kalimah nafs. Tapi roh tak. Jasad khas untuk jasad, roh khas untuk roh. Tapi jiwa, nafs, gabungan kedua-duanya. Gabungan kedua-duanya. Cuma kadang-kadang merujuk kepada jasad, kadang-kadang merujuk kepada roh.
Kalimah nafs boleh jadi jasad bila bergabungnya roh dengan jasad. Tapi kalimah roh tak digunakan untuk makna jasad. Tak ada makna dalam bahasa Arab. Tak ada kata ambil roh dia sini. Kita tak ada roh. Kita boleh ambil jasad dia. Tolong angkat jasad di sini. Orang dah meninggal kan. Ambil jasad dia. Kalau binatang ambil bangkai, ambil binatang tu, bangkai, ambil badan dia, boleh cerita. Tapi tak boleh kata ambil roh. Roh tak digunakan untuk jasad. Fala tutlaqu 'alal badan. Tidak digunakan untuk makna badan. La bimfiradihi wala ma'an nafsi. Tak digunakan sama ada sebut secara apabila secara terpisah, maksudnya yang dah meninggal. Bangkai kita tak panggil sebagai roh. Mana jasad tu lah. Jasad orang pun kita tak panggil roh. Masa terpisah. Dan masa hidup pun, masa bergabung, masa hidup pun kita tak panggil roh. Bawa roh kau sini. Bawa roh Akmal sini. Oh ya, orang kata Akmal roh. Orang tak pakai. Bahasa Melayu tak pakai, bahasa Arab pun tak pakai. Bawa badan dia, angkat badan dia sini. Boleh lah. Boleh. Tapi roh tak digunakan untuk badan. Sama ada secara terpisah atau secara berasingan, memang roh tak pernah dipakai untuk makna badan. Tapi an-nafsu ya. Kalimah an-nafsu digunakan untuk badan, kadang untuk badan ketika roh masih hidup, dan bila terpisah biasanya digunakan untuk roh. Tengok pada keadaan. Okey. Tu beza dari segi makna roh dan penggunaan kalimah roh dan juga kalimah an-nafs. Yang kedua, jadi yang kedua, roh ni baru bagi mukadimah. Untuk makna badan tak ada. Tidak ada. Tapi apa makna roh? Maknanya wa tutlaqur ruhu 'alal Quran. Kegunaan kalimah roh selain daripada roh yang kita kenal, sekarang diberikan makna-makna yang lain. Roh kadang-kadang maksudnya adalah Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan begitulah kami telah wahyukan kepada kalian ruh yang datang melalui kami. Apa dia? Al-Quran. Kami wahyukan Al-Quran yang datang dari kami. Ruhan min amrina. Ruh kat situ bukan bererti ruh, tetapi Al-Quranul Karim. Jadi Quran, ruh. Dari segi makna kita terjemahkan kemudian Quran menghidupkan ruh. Jasad yang tak ada Quran bagikan bangkai dan sebagainya, itu kita nak syarahkan kemudian. Tapi kita nak gunakan kalimah roh sini merujuk kepada Al-Quranul Karim. Baik. Yang kedua, roh bererti Jibril alaihi salam. Jadi antum boleh letakkan contoh. Perkataan roh digunakan menunjukkan Al-Quran dan Jibril AS. Jadi contoh yang wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, itu contoh untuk penggunaan kalimah roh untuk Al-Quranul Karim. Manakala ayat yang kedua, nazala bihir ruhul amin, Quran itu diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin. Ruh itu adalah Jibril alaihi salam. Kalau bulan Ramadan ni kita ambil contoh yang lebih famous sikit berkaitan dengan Ar-Ruh. Apa dia? Siapa tahu dalil Jibril namanya ruh? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Berturut-turut malaikat turun, berbondong-bondong malaikat turun. Tanazzal berartinya berterusan. Malaikat turun, bersama dengannya adalah ar-ruh. Siapa ar-ruh itu? Jibril alaihi salam. Iaitu bukan setakat malaikat diperintahkan turun, malah ketua malaikat, Rasul malaikah. Sebagai Nabi adalah manusia terbaik, Jibril adalah malaikat terbaik. Antara Nabi dengan Jibril, mana lebih baik? Dah bincangkan 2 tahun lepas.
Kita dah bincang betul. Nabi dengan Jibril mana lebih mulia? Yang kata Nabi mulia akan panggil Nabi Sayyidul Khalq. Sayyidul Khalqi, Nabi Sayyidul Khalqi. Qaul yang mengatakan bahawa tak. Ada kata Jibril lebih mulia. Jibril allamahu syadidul quwa. Jibril yang ajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia tak ada guru Nabi, betul? Ada siapa jadi guru Nabi? Itu hikmah Allah jadikan Nabi ummi. Ummi ni sifat mulia untuk Rasul. Kenapa Nabi ummi? Satu huruf pun Nabi tak belajar pada manusia. Yang ajar ilmu pada Nabi Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam. Manusia tak ada seorang pun ajar walaupun sepatah, walaupun satu huruf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita bincang tentang sifat ummi untuk Nabi, sifat kelebihan. Sifat keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat ummi. Kenapa ummi? Sebab Nabi tak belajar daripada manusia. Nabi guru kepada seluruh manusia. Nabi adalah Sayyidul Anam. Nabi adalah Sayyidul Bashar. Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Khalqi ada perbincangan. Ada ulama kata tak. Jibril sebagai ulama kata Jibril lebih afdal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Allah sifatkan Jibril sebagai guru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengajarkan itu lebih mulia daripada yang belajar. Namun rajih, yang rajihnya kita dah bincangkan sebelum ni, rajih yang kita tarjihkan dalam kelas, Nabi SAW lebih afdal dengan banyak dalil. Kita dah bincang dalam kitab dalam kitab syarah At-Tahawiyah. Walaupun penulis mengatakan bahawa tidak mampu kita tarjihkan mana satu, adakah Nabi lebih afdal ataupun Jibril lebih afdal. Dan inilah pandangan Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Mengatakan bahawa kita tak boleh nak confirmkan siapa lebih afdal, tawakuf. Yang penting Nabi Muhammad adalah manusia terbaik, Jibril adalah malaikat terbaik. Di pada malam Lailatul Qadar bukan setakat bukan malaikat-malaikat yang biasa turun, kerana tiap malam malaikat turun, betul? Tapi turun ketika itu adalah Jibril alaihi salam, iaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, iaitu biamri rabbihim, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam tu sehingga terbit waktu fajar. Sampai waktu ni seronok bantai ahli kalam. Ahli kalam dia kalau cerita Allah turun, apa dia kata? Mustahil Allah turun ke langit dunia, sebab dia akan melazimkan Allah itu sentiasa turun. Sebab apa? Sebab malam 1/3 malam di Jepun akan berakhir, kemudian berpindah ke tempat lain, betul? Pindah sampai Malaysia, bersambung-sambung kan, bumi ni bulat, berpusing terus. Jadi melazimkan Allah SWT itu sentiasa turun. Allah beritahu tak nak percaya. Dia nak pakaikan logik. Kami dah belajar dah, bumi ni bulat dan siang malam sentiasa berlaku. Macam tu tak percaya ada siang, tak percaya ada malam, senang. Jadi kita tak payah cerita tentang kaifiah macam mana Allah turun, malaikat turun, maka tidak tahu tentang waktu Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajri, sejahteralah malam tersebut sehingga terbit waktu fajar. Okey, Lailatul Qadar habis bila? Kita dah subuh kan? Kita solat lagi lepas subuh. Sebab malaikat sekarang ni kita dah subuh. Kan? Kalau duduk kat Sabah dah subuh. Kat Semenanjung belum lagi. Kita masih ada Lailatul Qadar kata. Kat Semenanjung masih lagi ada Lailatul Qadar. Jadi kita kat Sabah pun solat lagi. Sebab apa? Malaikat turun juga sebenarnya. Malaikat akan berturun, akan terus-menerus turun
Pusing-pusing sepanjang malam lah. Sepanjang hari. Tak ada siang, tak ada malam. Pening kepala kalau cakap macam tu. Siapa suruh gunakan kaedah makhluk yang zahir untuk menetapkan atau menafikan perkara ghaib? Kita tak tahu kaifiah macam mana. Allah beritahu, Nabi beritahu, percaya sahaja. Tidak semua benda kita boleh takrifkan. Memang ilmu mantik tu bagus mengajar kita buat takrif, tapi tak semua benda boleh kita takrifkan kerana kita tak tahu hakikat dia macam mana. Kalau kita takrifkan handphone bolehlah, kita nampak kan. Ada orang kata handphone alat komunikasi, betul tak? Betul lah. Kita handphone adalah alat yang dipegang oleh handphone. Handphone tu apa? Alat yang dipegang oleh ustaz kat depan kuliah tadi, masa kat kuliah, betul tak? Betul juga, dia bagi contoh terus kan. Bagi contoh. Nak takrif kena macam mana takrif lah. Kita nampak. Bila nampak tu kita boleh takrif, kita boleh tahu. Tapi kalau benda kita tak nampak, susah. Ahli kalam kata semua makhluk tu jisim. Jadi malaikat apa dia? Jismun nuraniyun. Syekh pun ada terlibat juga. Syekh terima sikit. Masa tu Syekh ingatkan boleh terima. Tapi kita kata zaman sekarang kita tak takrifan. Kita tawakuf je lebih baik. Sebab tu kita belajar roh ni, kita kata banyak benda yang kita kena kata tawakuf tu lebih baik. Tak tahu macam mana. Ada yang kata mesti itu jauhar, itulah jisim. Sebab tu bagi ahli kalam semua makhluk adalah jisim. Jadi kalau tak jisim, tak ada makhluk. Betul ke? Tak jisim tak makhluk. Kalau bukan dia makhluk mesti objek. Kalau tak bukan berobjek, bukan benda, dia bukan makhluk. Jadi sebab itulah mereka masalah nak takrifkan maut. Maut ni makhluk ke tak makhluk? Mati. Makhluk tak makhluk? Cuba ahli kalam takrifkan maut. Dia tak takrifkan keadaan. Dia mesti kata keadaan gitu. Tak? Maut ni makhluk. Huwaladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia dah menciptakan maut dan hidup. Sekarang maut tu makhluk. Hayah tu makhluk. Keadaan pun makhluk. Tak kira lah amrun i'tibari ke, amrun wujudi ke, makhluk. Lepas tu anak memang tak lepas belajar makalah memang tak ngam dari dulu lagi lah. Sebab kalau kita nak terikat dengan kaedah sebut, banyak kita rasa ayat Quran bermasalah. Bukan setakat masalah akidah, semua masalah. Kalau kita faham betul-betul terikat dengan kaedah yang mereka letakkan, banyak benda yang kita tak boleh nak tafsirkan Quran mengikut yang salaf tafsirkan. Yang famous tu semua cerita yang jadi isu besar aja. Sebab tu anak sengaja kat Facebook, bila ada kalam cuba nak serang Salafi, kita serang dia balik. Ada lebih 40 masalah lagi dalam simpanan. Takkan nak serang serentak kan, tunggu lagi. Anak catatkan 27, tambah lagi baru dia 27. Tengok-tengok lagi kita nak saja forok-forok kalam ni, kepincangan yang begitu banyak. Satu yang baru dia cakap, sifat kalam. Mereka nak elakkan kalamullah ni bukan kalam yang Allah tu bercakap, tapi Allah tak ada suara, tak bercakap tapi tidak bersuara, tidak berlafaz, tidak begini begitu. Sampaikan kata Nabi Musa alaihissalam masa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang didengar tu suara yang dicipta kat pokok ke, cipta kat udara ke mana, bincang lagi, bergaduh panjang langsung sekali. Sebab tak boleh kalau Allah tu bercakap dengan suara sama dengan makhluk. Jadi macam mana Allah cakap dalam hati? Kalamun nafs, dia cakap makhluk juga. Makhluk bercakap dalam hati. Bukan makhluk bercakap kat luar je. Makhluk bercakap kalau cakap dalam hati, makhluk tak? Makhluk juga. Nak lari ke mana? Ilmu kalam je, ilmu kalam dan falsafah je duk kata makhluk tu ada suara makhluk, tapi dia tidak. Zaman sekarang orang tahu dah. Nak lari ke mana? Sifat makhluk juga. Nak tak nak, kita kena isbatkan Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sifat kesempurnaannya seperti mana ini isbatkan. Kaifiahnya wallahu alam. Istawa
Artinya apa? Istawa, Allah istiwa. Tak ada Allah beristiwa. Tak boleh, artinya kuasa. Allah maksud kuasa. Kuasa makhluk pun ada kuasa juga. Cuma kuasa makhluk tak sama kuasa Allah. Siapa kata makhluk tak ada kuasa? Nak lari ke mana? Tak boleh. Ilmu kalam ni hanya elak daripada jauhar dan arad. Itu je. Dia bukan elak pada sifat makhluk, hanya elakkan daripada jauhar dan arad. So ilmu kalam kata semua makhluk tu ada jauhar, adalah jauhar, dan pada jauhar tu ada arad. Itu saja dia nak elak. Bukan nak elak daripada sifat makhluk sebenar. Sebab tu dia boleh elak daripada kalam lafzi kepada kalam nafsi, dia boleh terima. Tapi kita yang mengatakan bahawa kita yang lebih kritikal, nak kritik balik pada kaedah jauhar dan arad, kita kata tak semestinya yang jauhar dan arad ini sahaja adalah makhluk. Kalam lafzi pun sifat makhluk, kalam nafsi juga sifat makhluk. Lepas tu lawan sifat nafsi apa? Lawan sifat kalam apa dia? 40 kita belajar, kita kena belajar apa? Tauhid 50 kan? Tauhid 50. 40 yang wajib, 20 yang wajib, 20 mustahil, dan 1 harus. Jadi 41. Untuk kalimah yang pertama la ilaha illallah. Kalimah kedua Muhammadur Rasulullah. 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil, dan 1 yang harus. 9 campur dengan 41, 50. Itu kita suruh hafal. Anak tak ada masalah pun cara nak susun. Tapi kita nak cerita hakikat bila disyarahkan. Lawan pada sifat kalam apa dia? Al-kalam lawan dia al-bukmu. Bisu. Anak dari dulu duduk fikir bisu. Kata kalam nafsi. Kalam nafsi, kalau kalam maknanya kalam nafsi, bercakap dalam hati, lawannya bisu. Anda tak termasuk akal. Yang kalam lafzi dah lawannya bisu. Bisu tak boleh cakap. Tapi kalau cakap dalam hati, orang bisu pun cakap. Lama nak simpan. Anak jarang serang Asy'ariyah, minta maaf. Sebab kita menghormati sensitiviti masyarakat setempat. Tapi kalau di hari-hari nak kata kita Salafi tak faham, Salafi tak tahu, menolak ilmu kalam kerana jahil tentang ilmu kalam, tak tahu, kita tahu kami bukan jahil, kami tak nak buat isu saja. Kita hanya minta orang ikut Quran Sunnah tanpa kita bantai. Kita tak nak usik kerana menghormati apa yang difahami oleh masyarakat sedikit demi sedikit. Tapi kalau datang gerakan yang bercakap begitu kasar, mengatakan kita kafirkan orang sebagainya, kita tak faham, kita tak tahu, tak pernah belajar ilmu kalam, tak boleh bezakan jauhar dengan arad, kita nak beritahu, bukan kami tolak sebab kami jahil tentang ilmu kalam, bukan kami tak belajar ilmu mantik, bukan kami tak tahu tentang jauhar dan arad, bukan kami tak belajar dari hudus, bukan kami tak belajar dari imkan. Kami mengemukakan balik pada salafus salih dan kemukakan kaedah salafus salih tanpa menyentuh ilmu kalam kerana nak jaga sensitiviti. Tapi kalau nak betul-betul, mari. Sesama kalian tak selesai bincang sifat kalam sampai sekarang. Ta'alluq sifat kalam. Bincang 4 jam. Tak bawa natijah apa-apa. Tentang ru'yatullah tak selesai. Bincang 8 jam. Tak ada keputusan. Takkan ini kita kata benda yaqini, qat'i yang kita ajarkan pada masyarakat. Suruh kita belajar kaedah tersebut supaya kita jadi yakin dengan kalamullah. Inilah yaqini. Tengok bincang 8 jam tak selesai, yakini apa? Bincang ilmu kalam menjadikan kita ragu dengan apa yang Allah beritahu, bukan menjadikan kita yakin. Jadi kita minta rujuk balik, kembali kepada kaedah asal. Ulama Asy'ariyah ramai, walaupun mereka dilabelkan sebagai Asy'ariyah, tapi mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang benar. Lepas itu kita terima. Ramai ulama Asy'ariyah kita, walaupun mereka dilabelkan Asy'ariyah, tapi cara mereka ajar sebenarnya adalah ikut fitrah.
Dan kita tak ada masalah dengan ulama'-ulama'. Kita ada masalah pada ilmu kalam itu sendiri. Kita tidak mengkafirkan tokoh-tokoh yang hebat. Kita tahu bahawa tatkala mereka membincangkan, waktu mereka bincangkan kalam, mereka letak sebab al-bukmu. Betul lah, kalam lawannya adalah bisu. Walaupun kita tak terima kalimah al-bukmu ni kerana tak disebutkan pada Allah SWT, tapi segi makna kita tahu. Mereka bincang secara fitrah asalnya. Tapi jangan terlalu sangat terikat dengan kaedah kalam sehingga menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tajuk ni baru segar. Baru suara tinggi. Kalau tak suara slow je semua mengantuk. Okey, balik semua. Habiskan kejap. Ruh. Ar-ruh merujuk kepada Al-Quranul Karim. Ruh juga merujuk kepada Jibril alaihis salam. Dan yang ketiga, wa tutlaqur ruhu 'ala al-hawa al-hawa al-mutaraddidi fi badan al-insani aidha. Ruh juga dirujuk kepada udara. Ya, udara. Ruh ni artinya apa? Nafas lah. Nafas. Mana udara yang masuk keluar dalam badan manusia. Kalau maksudnya kalau tengok, ya ada roh lagi ni. Ada nafas lagi. Jadi nafas boleh hatta kalimah nafas pun, nafsun merujuk kepada nafas, roh juga merujuk kepada nafas. Ini ada antara persamaan. Tapi walaupun tak disebutkan di sini. Cuma kita tahu kalimah roh ada 3 kegunaan kat sini. Okey, inilah 3 kegunaan roh. Baik, seterusnya. Okey, tengok dulu muka surat 216. Manakala kuasa. Manakala kuasa. Itu salah terjemah. Jadi sampai manakala tu antum tuliskan perenggan baru. Dia sampai pada roh juga digunakan bagi menunjukkan udara yang ada dalam badan manusia. Okey, terjemahan tak bersalah lah. Sampai situ. Stop. Full stop. Kemudian masuk perenggan baru. Dulu ana macam nak buatkan catatan untuk kita cadangkan kepada Fadil penterjemah Dr. Hasnan Kasan. Anda tahu Dr. Hasnan Kasan, kita tahu beliau antara penulis yang hebat. Susunan juga hebat buku-buku yang lain. Tapi buku ni kelihatannya beliau terjemah dalam masa yang sangat singkat dan beliau mungkin menggunakan kesempatan yang ada untuk percepatkan cetakan. Itu yang saya yakin sebab banyak benda yang nampak beliau tak sempat nak susun balik. Dan kedua, buku ni buku yang tebal. Buku yang tebal dan sangat teknikal. Dah siap terjemah, nak suruh orang semak pun, yang semak pun pening juga. Sebab dia bukan buku cerita, bukan buku-buku yang ni, dia buku syarah dia pun matan. Dia matan, kita tahu ya. Syarah dia pun adalah matan yang perlu disyarahkan. Kalau kita baca macam tu je, mungkin kita tak faham juga bagi level-level kita lah. Jadi anak yang ngajar pun kena tengok balik. Mana syarah tu sendiri pun perlu disyarahkan lagi. Sebab tu mungkin banyak dari segi teknikal tak sempat semak semula. Okay. Dan cetakan cuma ada sekali. Kalau cetakan ada cetakan ulang, mungkin dibetulkan nanti. Baik. Manakala bukan kuasa, kat situ dah manakala kuasa digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong para wali, bukan kuasalah, bantuan. Manakala bantuan Allah kepada wali-wali, juga nama roh juga, betul? Tapi roh-roh ini adalah makna lain. Dia bukan kegunaan kalimah roh itu sendiri. Selain daripada 3 ni, contoh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam ayatnya, Allah kata ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka Allah Subhanahu Wa Taala telah catatkan dalam hati mereka keimanan dan Allah kuatkan mereka dengan ruh daripadanya. Iaitu Allah kuatkan hati mereka dengan bantuan dan kekuatan daripadanya. Ruh ini, makna ruh sini adalah bukan lagi pada makna asal. Roh sini dia adalah roh yang muqayyad.
Muqayyad, dia bukan ruh yang mutlak. Yang mutlak tadi disebutkan ruh saja. Yang sini ruhum min berkaitan dengan ta'yid, berkaitan dengan wa ayyadahu bi ruhim min. Jadi dia ada kalimah ta'yid sebelumnya. Begitu juga anda ringkaskan kerana kita nak masa kita nak cepatkan. Begitu juga kalimah ruh yang bererti kekuatan dalam badan. Mana kemampuan yang ada dalam badan. Roh pendengaran, roh penglihatan, semangat dengar. Semangat dengar. Orang Arab bagi ada roh. Semangat ustaz cerita, ada roh. Mana hidup. Pendengaran, penglihatan yang digunakan itu adalah makna yang taqyid. Dia bukan makna asal, tapi digunakan sebagai semangat atau kekuatan pandangan, kekuatan pendengaran dan sebagainya, atau percakapan yang bersemangat, iaitu yang ada roh, bukan cakap yang mati, bukan cakap yang tak ada roh. Jadi ini semua penggunaan ni bukan kalimah roh yang mutlak saja, tapi dia ada kaitan dengan konteks, ada takyid dengan konteks tersebut. Itu adalah penggunaan kalimah roh, tapi bukan makna asal kalimah roh. Makna asalnya 3. Satu, roh merujuk kepada Quran. Yang kedua, roh merujuk kepada Jibril. Yang ketiga adalah roh merujuk kepada nafas. Nafas. Ada satu lagi yang asal. Yang asal apa dia? Roh merujuk pada roh lah. Roh merujuk pada roh. Okey, ini tiga perkara. Sampai sini saja. Sama juga yang satu lagi, kekuatan roh bererti ma'rifatullah, kenal Allah SWT, juga sama macam kegunaan tadi. Mana roh, semangat, kekuatan-kekuatan yang ada dekat badan, bantuan Allah, kenal Allah, ini semua kegunaan berdasarkan kepada konteks. Dan selesai. Anak tak nak syarah panjang, kita pun nak ambil masa nak baca Quran dan sebagainya. Cukup kat situ. Jadi kita sambung selepas ni pada muka surat 216, pada perenggan pada kerap kali kita mendengar. Sampai situ. Pada nafsul lawamah akan datang, kita akan bincang tentang nafsul amarah, nafsul lawamah dan nafsul mutmainnah. Yang ini akan kita bincang pada akan datang. Kita terus lompat je. Bukan lompat, kita dah bagi anda dah ringkaskan, tak baca satu sepatah-sepatah. Sebenarnya sama je kalau baca sekalipun. Baik, sampai situ insya-Allah. Dan minggu depan dan seterusnya bulan Ramadan, anda tak dapat lah. Ini last lah dalam Ramadan. Awal dan akhir. Dalam Ramadan. Nanti anak-anak tak sebab beritahu IT tadi. InsyaAllah. Pada hari Sabtu dia nak pergi umrah insyaAllah. Nanti umrah mungkin biasalah kalau bulan Ramadan ni biasanya agak jarang ada di Malaysia biasa ni. Jadi tahun ni pun insyaAllah hari Sabtu ni akan ke Mekah. Mungkin Syawal baru balik. Atau akhir Ramadan lah. Kalau nak raya, rindu nak raya, balik lah. Kalau tak, insyaAllah. Baik-baik insyaAllah. Ya? Ikutkan tiket lajak lah. Kecuali dicepatkan. Itu jangan cakap kuat. Okay, insyaAllah. Baik, ada soalan apa-apa sebelum kita tutup? InsyaAllah. Alhamdulillah, sampai sini. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.